السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. InsyaAllah sambung pada majlis yang ke-9 pada membicarakan khabar, salah satu daripada mahal ataupun i'rab yang penting lah, tempat yang penting dalam nahwu iaitu khabar. Semalam ataupun kemarin kita dah bahas berkenaan dengan mubtada'. Mubtada' kalau balaghah dia panggil musnad ilaih. Tu kalau apa nama ni, kalau khabar dia panggil musnad. Tu dalam takrif malam tu ada lah tu. Dalam takrif malam khabar tu apa dia? Tu. Khabar apa dia takrif malam? Al-khabaru huwa al-ismul marfu' al-musnadu ilaihi. Isim marfu' musnad ilaih. Bukan khabar tu musnad ilaih. Tu isim marfu', isim yang marfu' yang dirafa'kan musnad ilaihi. Yakni kerana musnad ilaih dia jadi rafa'. Sebab mubtada' dia jadi rafa'. Tu mubtada' musnad ilaih, khabar tu musnad. Kalau dalam mantiq, mubtada' tu dia panggil maudhu', khabar tu dia panggil mahmul. Tu perbezaan istilah. Dan mubtada' khabar sangat penting lah. Kalau dalam istilah mantiq juga mubtada' ni dia panggil tasawur. Tasawur. Kita sebut satu benda tu, nak mentasawur kita sebut satu benda tu mesti ada tasawur dalam zihin, dalam fikiran kita tentang kalimah tersebut dengan betul. Dan ta'rif khabar. Khabar kita mesti tahu masadak dia ataupun ta'rif dia, hakikat dia lagu mana. Kemudian baru kita hukum dengan dia itu marfu' dan sebagainya. Sebab mubtada' ni dia panggil tasawur, khabar ni dia panggil tasdiq, kita menghukumkan dia. Zaidun qaimun, kita mentasawurkan Zaidun satu, qaimun satu. Kita tasawur benda apa Zaidun, kenal tak Zaidun? Kenal. Qaimun, kenal tak qaimun binatang apa? Kenal. Kemudian kita buat satu ayat, Zaidun qaimun, kita menghukumkan bahawasanya Zaid itu orang yang berdiri. Tu khabar. Khabar ni dia mentasdikkan mubtada'. Dia membenarkan mubtada'. Dia menghukumkan mubtada'. Sebab tu kalau kita tahu satu benda tu mubtada', kita kena cari khabar dia. Yang menghukumkan mubtada' tersebut apa dia? Benda apa yang menghukumkan yang ada kait dengan mubtada' tersebut, itulah hukum dia. Jadi khabar ni bukan semata-mata rafa' khabar. Kita kena tengok dulu macam mana. Tu. Dia ada kait dengan mubtada' ke tak? Dia ada kait dengan mubtada' ke tak? Kalau ada kait, dia lah khabar dia. Kalau tak ada kait dengan mubtada' walaupun rafa' sekalipun, dia bukan khabar. Sebab khabar tujuan dia untuk mentasdikkan, untuk menghukumkan mubtada'. Mubtada' hanya tasawur dulu. Kalau mubtada' sahaja hanya tasawur. Kalau khabar saja hanya tasawur. Tapi kalau khabar yang bersangkut dengan mubtada', maka khabar itu mentasdikkan mubtada'. Khabar itu menghukumkan mubtada'. Zaidun satu benda lain,
qaimun satu benda yang lain. Bila kita kata Zaidun qaimun, kita telah mensabitkan thubutu qiyami Zaidin. Kita telah mensabitkan berdirinya Zaid. Kita telah menghukumkan Zaid itu berdiri. Itu punca ataupun kenapa ada mubtada khabar. Bukan saya saja ulama nak buat mubtada khabar tak. Dalam mantik mubtada satu tasawur, khabar satu tasawur lain, tapi khabar tu khususnya untuk mentasdikkan, untuk memberi hukum kepada mubtada itu apa. Itu fungsi khabar. Sebab tu mubtada kena ada khabar dan khabar mesti ada mubtada. Tak boleh mubtada seorang-seorang, tak boleh khabar seorang-seorang. Tu. Habis. Jadi kita sambung ke surat 20 lah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu Zaidun qaimun wa ghairul mufradi arba'atu asya'. Jadi hari ini bicara bab khabar saja. Wal khabaru, waw tu isti'nah lah. Isti'nah ayat baru. Bila kata isti'nah, jumlah selepas waw dia panggil jumlah musta'nafah lah. Isti'nah jumlah musta'nafah. Tu. Al khabaru tu mubtada, qismani itu khabar dia. Sebab tu kita kata khabar. Apa hukum khabar? Itu dua hukum. Apa dia? Thubutu qismaini 'ala al-khabar. Dia mentasdikkan bahawasanya khabar itu ada dua. Tu fungsi khabar tu. Dia ada kait dengan mubtada satu dan dia mensabitkan hukum khabar kepada mubtada. Al-khabaru qismani, bermula khabar itu dua bahagian. Maknanya apa? Thubutu qismaini 'ala al-khabar. Sabitnya dua bahagian atas khabar. Tu kait, mesti ada kaitan. Mesti ada kaitan antara mubtada dan khabar. Al-khabaru mubtada, qismani khabar. Mufradun badal ba'du minal kull bagi qismani. Badal dia. Ataupun kita panggil tak panggil bayan, tak apa, panggil atah bayan. Tu satu lagi. Kita lupa nak sebut dulu. Nak panggil bayan boleh, nak panggil atah bayan, nak panggil badal boleh, nak panggil atah bayan pun boleh. Tak ada masalah. Tu atah bayan ni atah yang menerangkan dia. Ni pun badal pun fungsi untuk menerangkan apa benda mubdal minhu dia. Nak menerangkan apa dia diri mubdal minhu. Mubdal minhu di sini qismani. Apa dia qismani? Mufradun. Tu. Sebahagian daripada qismani mufradun, maka dia panggil ba'du minal kul. Sebahagian daripada kul. Juz'um minal kul. Tu. Mufrad tu juz'u, qismani tu kul, seluruhan. Mufrad tu juz'u, sebahagian daripada qismani. Wa ghairu mufradin, ataf kepada mufradun dan tidak mufrad. Bukan mufrad. Mufradin mudhafu ilaih. Ghairu ma'tuf kepada ma'tufun li mufradin. Ma'tuf kepada mufrad. Tu. Habis. Jadi dua lah. Khabar ada dua. Satu dia panggil khabar mufrad. Satu dia panggil khabar yang bukan mufrad. Fal mufradu, maka bermula mufrad itu. Fatu fa fasihah lah. Sebab ia dah teranglah satu-satu mufrad dan ghairu mufrad. Maka jawab takdir soalan, idza aradta ma'rifata kullin minhuma tafsilan, apabila menghendaki ia oleh engkau akan mengetahui setiap daripada keduanya secara tafsil, fal mufradu, maka mufrad itu. Fa fasihah. Maka mufrad itu, yakni maka bermula mufrad itu khabar. Seperti nahwu tu khabar bagi mufrad. Tu maknanya apa? Pensabitan contoh kepada mufrad. Tu ada kaitan tu. Thubutu nahwin li al-mufrad. Al-mufradu tu mubtada, nahwu itu khabar dia. Thubutu nahwin ala al-khabar, ala al-mufrad. Sabitnya contoh itu pada mufrad. Tu tasdik tu. Itu tasdik, dia mentasdikkan mufrad. Nahwu satu benda lain,
mufrad satu benda yang lain, apabila dijadikan ayat mubtada khabar, maka khabar itu seolah-olah menghukumkan berkaitan dengan mufrad. Mufrad contohnya Zaidun Zaidun qaimun. Bermula Zaid itu seorang yang berdiri, seorang yang berdiri. Qama yaqumu qauman wa huwa qaim. Tu. Dia apa dia panggil? Apa nama fi'il yang ada haraf ilat, fi'il yang ada haraf alif ni. Qama ke, nama ke, apa-apalah. Bila nak jadikan dia isim fa'il, kena tambah hamzah. Qaimun, naimun. Okey. Dia tidak boleh macam nama nak jadi isim fa'il, namun. Tak ada. Mana ada gitu. Naimun, qaimun. Tu. Faizun, faza, faizun, isim fa'il. Tu. Wa ghairul mufradi, dan bukan mufrad. Apa dia kata mufrad? Arba'atu asya'a, arba'atu khabar bagi ghairu, asya'a mudhafu ilaih li'annahu mamnu' min as-sarf. Mana mamnu' min as-sarf asya'a ni? Kita dulu sebut dah. Alif tathniyah mamdudah. Tu. Al-ismu mamnu'un min as-sarf bil alif tathniyah al-mamdudah. Mamdudah lah, bukan maksurah. Jadi baca asya'. Jadi yang bukan mufrad, khabar yang bukan mufrad ada 4 bahagian. Al-jaru, badal bagi kata arba'atu. Badal ba'du minal kul. Wa huwa mudhaf. Tak payah, bukan mudhaf. Wal majruru, atah bagi kata al-jaru. Wal majruru, atah bagi kata al-jaru. Jar majrur lah. Fil fasli ilal madrasah. Tu. Kemudian wal-zarfu, dan zaraf. Bila kata zarfu, wal-mazruf sekali lah. Al-zarfu wal-mazruf. Tu. Yang al-jar wal-majrur tu pun dia panggil khabar syibih jumlah. Zaraf mazruf pun dia panggil khabar syibih jumlah. Tu dia panggil syibih jumlah. Tu apa syibih jumlah? Syibih ni apa? Syibih ni syibhun lah. Umpama ataupun mendekati ataupun seumpama jumlah. Seumpama jumlah, syibih jumlah, dia panggil syibih jumlah. Sebab dia kena takdir dia punya muta'alaq khabar dia. Tu. Tu macam contoh khabar syibih jumlah, sebenarnya tu dia tu bukannya khabar, dia itu muta'alaq bagi khabar yang mahdhuf. At-talibu fil fasli. Dia sebenarnya fil fasli itu khabar syibih jumlah bagi muta'alaq yang mahdhuf. Taqdiruhu thabitun atau kainun. At-talibu kainun fil fasli. At-talibu thabitun fil fasli. Dimahdhahkan jadi at-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Tu. Muhammad fil fasli. Tu. Tu syibih jumlah. Seolah-olah jumlah. Dia panggil syibih jumlah. Dia bukan jumlah ismiyah, dia bukan jumlah fi'liyah, dah apa dia? Syibih jumlah. Seolah-olah. Habis. Wal fi'lu, atah lagi pada al-jaru, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan fi'il beserta fa'ilihi, beserta fa'ilnya, fi'il. Ma'a fa'ilihi, ma'a fa'ili fi'lihi. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, ma'a fa'ilil fi'li. Fi'il yang beserta fa'ilnya, fi'il. Makna apa ni? Jumlah fi'liyah. Yata'allamu Zaidun yata'allamu al-arabiyyata. Zaidun qama. Zaidun yaqumu. Tu yaqumu tu jumlah khabariyah, jumlah fi'liyah, khabar jumlah fi'liyah. Kemudian wal mubtada'u ma'a khabarihi, khabaril mubtada', dan mubtada' beserta khabarnya mubtada'. Apa dia ni? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ahmad ismuhu, Ahmad pula dah. At-talibu ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad itu khabar jumlah ismiyah, dia khabar kepada mubtada' thani. Habis. Itu secara ringkas. Nahwu contohnya. Nahwu ini khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dzalika lah.
Takdirlah yang sesuainya. Ai wa dzalika nahwu qaulika, dan bermula demikian itu demikian khabar. Demikian itu demikian khabar yang ghairu mufrad itu. Nahwu, contoh kata engkau. Nahwu khabar wa huwa mudhaf, qauli mudhafu ilaih wa huwa mudhaf, ka itu mudhafun ilaih sahaja. Tu. Jadi maknanya apa? Wa dzalika nahwu qaulika. Dzalika mubtada, nahwu khabar dia. Kita nak kata apa? Sabit thubutu nahwin ala dzalika. Pensabitan contoh itu pada demikian itu. Itu ada kaitan rabithah antara mubtada dan khabar, mesti ada kaitan. Kita kata tadi khabar itu mentasdikkan mubtada, menghukumkan mubtada. Maka kena cari hak yang sesuai. Tu. Jadi kita terang lebih lanjut khabar mufrad dan khabar ghair mufrad. Sekarang baca dulu. Nahwu qaulika Zaidun fid dari, bermula Zaid itu pada rumah, dalam rumah. Ai sabitun fid dari, sabit ia Zaid dalam rumah. Wa Zaidun indaka, dan bermula Zaid itu di sisi engkau. Inda tu dharaf makanlah, di sisi engkau. Wa Zaidun qama abuhu, dan bermula Zaid itu telah berdiri ia oleh bapaknya Zaid. Itu jumlah fi'liyah, khabar jumlah fi'liyah. Qama abuhu tu qama fi'il, abu fa'il, bagi qama hu mudhafu ilaih. Kemudian jumlah antara qama dan abuhu merupakan khabar bagi Zaidun. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Dan bermula Zaid itu jariyatuhu zahibun. Tu. Jariyatuhu zahibun. Perempuan Zaid itu ataupun hamba ke, zahibatun, telah pergi ia. Yang pergi ia jariyah. Yang pergi ia jariyah. Isim fa'il, isim maf'ulun bih, terjemah dia gitulah. Kalau isim fa'il yang pergi ia, kena tambah ia juga. Kalau isim maf'ul yang apa dia? Contoh dia. Ya maf'ul. Kita bagi contoh. Ma'kul. Yang dimakan. Yang dimakan. Yang dimakan akan dia. Itu cara terjemah isim maf'ul. Isim fa'il yang makan ia. Ia tu rujuk pada seseorang tu. Sebab tu sah isim fa'il dan isim maf'ul. Apa nama tu? Isim fa'il sah nak ada fa'il, dan isim maf'ul sah nak ada naib fa'il. Tu. Sah nak ada fa'il. Isim fa'il sah nak ada fa'il, dan isim maf'ul sah nak ada naib fa'il. Tu. Dia seolah-olah membawa fungsi fa'il. Tu. Jangan duk anggap maf'ulun bih ataupun fa'il ataupun naib fa'il ni mesti ada fa'il je dah. Apa-apa yang berfungsi seperti fa'il boleh juga ada fa'il, boleh juga ada naib fa'il. Tu. Tu. Macam dululah dalam matan jurumiyah ada dulu rasa al-madhkuru, yang disebut akan dia. Apa tah dulu? Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ingatlah. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fi'lu tu naib fa'il bagi al-madhkuru. Sebab al-madhkuru terjemah dia yang disebut akan dia. Yang disebut maknanya tukang penyebut tak ada hazah. Maka yang disebut akan dia akan mana? Fi'lu. Akan fi'ilnya. Fi'lu itu naib fa'il bagi al-madhkuru. Jadi jangan ingat naib fa'il, maf'ulun bih ataupun fa'il hanya untuk fi'il saja. Dah apa-apa yang sedara fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, dia panggil apa? Dia panggil isim wasah lah, isim wasah. Dia boleh berfungsi sebagai fi'il walaupun dia itu sebenarnya isim. Sebab tu kita pernah dengar kalau baca kitab tu kena mengaji kitab. Kena mengaji kitab dia jumpa benda gini. Dia jumpa macam mana? Dia jumpa idhafat masdar pada fi'il. Pada fa'il. Idhafat masdar pada fa'il. Selepasnya tu maf'ulun bih. Ada. Idhafat masdar pada fi'il. Tu. Contoh apa? Contoh ni. Contoh dalam akidah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Mukhalafa. Asal tu masdar tu. Khalafa yukhalifu. Mukhalafah. Mukhalafatuhu. Hu tu isim.
Hu tu fa'il. Fa'il bagi mukhalafah. Dia panggil apa? Idafat masdar pada fa'il. Kemudian mesti ada maf'ulun bih sebab khalafa yukhalifu ni muta'addi. Maf'ulun bihnya ialah hawadith. Lam pada hawadith tu bukan lam haraja, tu lam muta'diyah. Lam untuk muta'addikan maf'ulun bih. Oh, gitu. Tu. Ya. Apa nama tu? Tu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawari. Ta'ala sifat bagi hu. Mukhalafah tu i'rab biasalah. Isim dia kalau ada tempat fa'il, fa'il lah. Hu tu fa'il bagi mukhalafah tu. Cuma kita tak i'rab fa'il di situ. Dia panggil apa? Dia panggil idafat masdar pada fa'il. Kemudian lil hawadith, hawadith baru kita i'rab maf'ulun bih. Lam tu lam muta'diyah sahaja. Lam untuk muta'addikan maf'ulun bih. Dulu kita tulis panjang dah fungsi lam tu. Ada di situ lam muta'diyah. Lam muta'diyah, lam untuk muta'addikan maf'ulun bih. Jadi jangan sangka fa'il dan maf'ulun bih ni tak ada pada hanya ada pada fi'il sahaja. Bukan. Dia ada pada fi'il dan apa-apa yang berfungsi sebagai fi'il. Yang adik-beradik fi'il, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Tu. Situ kena jaga tu. Tu. Mana? Qama abuhu habis. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Habis tu. Jadi kita terjemah dan bermula Zaid itu perempuannya Zaid zahibatun yang pergi ia jariyah. Ia kembali pada jariyah. Zahibatun, zahibah atas wazan fa'ilah, fa'ilun, zahibun, atas zahaba yadhhabu zahaban wa huwa zahibun wa dhaka madhhubun. Tu surah pula. Tu. Habis. Jadi biasalah Zaidun fid dari. Zaidun tu i'rab mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian fi tu harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ad-dari ismu ba'da harfu jarrin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Fal jumlatu baina fi wad dar ataupun nak kata fal jumlatu ataupun fa jumlatu shibhi jumlatin mabniun bukan mabniun fi mahalli raf'in khabarun li Zaidin. Tu. Macam biasalah, dulu kita dah biasalah i'rab tu. Wa Zaidun indaka, Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Indaka. Tu. Indaka ataupun tadi kita nak i'rab fi dari tu. Fi tu harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ad-dari ismu ba'da harfi jarrin majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Fal jumlatu baina fi wad dar ataupun fal jumlatu ataupun fa jumlatu shibhi jumlatin macam fa jumlatu shibhi jumlatin mana ada satu lagi tu tak ingat lah. Jumlatu shibhi jumlatin limuta'allaqin mahdhufin khabarun. Tu limuta'allaqin mahdhufin khabarun. Sebab dia sebenarnya dia bukannya khabar pun, dia muta'allaq dia yang khabar. Muta'allaq yang mahdhuf. Limuta'allaqin mahdhufin khabarun li Zaidin. Gitu. Mana-mana boleh. Tu. Asal tahu ya. Bukan nak i'rab sangat pun. Asal tahu itu khabar. Wa Zaidun indaka bih. Wa Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qama fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhu tu af'al khamsah tu. Tu. Abu af'al khamsah kita kata dulu kaedahnya mesti abu dan dia idhafat. Tak boleh abu sahaja. Tu. Abuhu, apa dia abuhu? Abuhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu min al-asma'il khamsati wa huwa mudhaf
hu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Tu. Kemudian fal jumlatul fi' ataupun fal jumlatul fi'liyatu, ataupun tak mau buat gitu, fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili ataupun fal jumlatu bainal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun li Zaidin. Tu untuk jumlah fi'liyah. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun fi'lun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jariyatuhu, jariyatu itu yang khabar, bukan jariyatu yang lain-lain, silap. Jariyatu tu mubtada'. Mubtada' sanin lah, mubtada'un sanin mabniun. Tadi tu mubtada' awal, ni mubtada' sanin. Mubtada'un sanin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-raf' mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dhahibatun khabarun li mubtada'its tsani. Khabarun li mubtada'its tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fal jumlatu bainal mubtada'its tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabarun li mubtada'il awwal. Tu pun dulu kita sebut dah, ulang-ulang ya. Mai tambak dia, kita tahu dah. Dulu dah pernah buat dah. Mai tambak dia, tak tahu dah. Macam mana nak i'rab. Secara ringkas itu. Habis. Tu bab mubtada'. Habis. Qaidah. Qaidah bagi khabar. Apa dia? Macam mana qaidah bagi khabar? Pertama, khabar ialah kalimah yang menghasilkan faedah jumlah. Khabar ialah, ini nak tasawur khabar tu. Idzil hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Kita nak sebut khabar, kena tahulah khabar datang. Tak tahu lagi dalam kepala khabar datang apa, duk sebut khabar. Padahal tak tahu apa khabar. Khabar ialah kalimah yang menghasilkan faedah jumlah. Sama ada isim ataupun fi'il ataupun jar majrur ataupun zaraf mazruf. Tu khabar, kalimah yang menghasilkan faedah jumlah, sama ada kalimah itu isim, fi'il, jar majrur ataupun zaraf mazruf. Itu. Tu kita kata faedah jumlah. Maksud faedah jumlah sebab apa? Sebab tanpa dia mubtada' tu tak kira kalam, dia kira biasa. Talibun, dah tu. Dia tidak ada kalam yang mufid. Tu. At-talibu, dah tu. Dia tidak yahsunus sukut fi sami' ataupun fil mukhatab. Tu. Kalau kita buat jumlah mufid, yahsunus sukut, sudah. Yahsunus sukut sudah. Menyebabkan orang pendengar tu diam. Faham dah tu. Tu. Zaidun qaimun. Faham dah, tak tertanya-tanya. Pendengar yang dengar pun tak tertanya-tanya. Sebab lengkap jumlah mufid. Kalau kita kata Zaidun, masih lagi tertunggu pendengar tu. Dah apa Zaidun tu? Maka dia bukan jumlah mufid. Tu. Habis. Jadi khabar ialah menghasilkan faedah jumlah. Ataupun kita kata tadi, dia mentasdikkan mubtada'. Dia membenarkan jumlah mubtada'. Dia membenarkan kalimah mubtada' tersebut. Dia ada kaitan dengan mubtada'. Tu. Dia tidak boleh selain daripada mubtada'. Dia tidak boleh tidak ada kaitan dengan mubtada'. Tak boleh. Tu. Jadi khabar itu sama ada isim ataupun fi'il ataupun harah lah yang beri faedah tu. Contoh misal berbentuk isim, selalu kita dengar azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu mubtada', akbar khabar. Allah mubtada', akbar khabar. Tu dua mubtada' khabar. Itu Allah Akbar, Allah Akbar. Tu. Ataupun tadi matan jurumiyah, Zaidun qaimun. Qaimun tu isim lah. Tu. Kemudian misal bagi fi'il, contoh Zaidun yata'allamu. Zaidun yata'allamu. At-tullabu yajtahiduna. Yajtahiduna tu khabar.
Yajtahiduna macam mana? Fi'lun mudhari'un majrurun marfu'un bil wawi. Marfu'un bil wawi li'annahu min al af'al al khamsati wa fa'iluhu ataupun tak mahu fa'iluhu ataupun boleh juga nak kata wa fa'iluhu dhamirun muttasilun barizun mabniun 'ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili ataupun wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun lit-tullab. Tu untuk fi'il. Untuk haraja macam tadi lah. Apa dia? At-talibu fid dari, Muhammad fid dari. Fid dari i'rab lu fi harfu jarrin mabniun 'ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. الداري اسم بعد حرف جر مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. Kemudian fajumlatu shibhi jumlatin ataupun faljumlatu baina fi wad dar limuta'allaqin mahdhufin khabarul mubtada. Jadi khabar bagi mubtada. Tu. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Lupa pula. Limuta'allaqin mahdhufin fi mahalli raf'in mubtada khabarul mubtada ataupun kata khabarun sahaja pemulih. Tu untuk kaedah pertama. Kaedah kedua bagi khabar ialah hukum khabar ialah rafa'. Kaedah yang kedua bagi khabar ialah hukum khabar ialah rafa'. Hukum khabar ialah rafa'. Tu. Sama ada rafa' itu pada lafaz ataupun dengan mahal. Yang kedua ialah khabar itu hukumnya rafa' sama ada dirafa' dengan lafaz atau dengan mahal. Kalau dengan lafaz ni khabar mufrad. Tu. Kalau dengan mahal itu khabar syibih jumlah, khabar fi'liyah. Ataupun khabar ismiyah. Okey, sekali. Khabar yang kedua kaedahnya ialah khabar ini rafa'. Kemudian rafa' tu pula dua, sama ada dengan lafaz atau dengan mahal. Fi mahalli raf'in khabar fi mahalli itulah. Dengan lafaz tu satu ya, khabar mufrad. Dan yang dengan mahal itu khabar yang ghairu mufrad, iaitu khabar syibih jumlah, taraf madhruf, jumlah ismiyah, jumlah fi'li. Ya. Tu. Satu. Yang kedua. Itu yang kedua. Jadi fi'il khabar yang mufrad semua dengan lafaz lah. Semua dengan lafaz mana contoh? Contoh kita bagi khabar mufrad. Okey, satu lagi. Khabar mufrad ni tiga lah. Khabar mufrad yang khabar itu memang isim mufrad sungguh. Ataupun khabar mufrad ni yang khabar dia musanna. Ataupun khabar mufrad ni yang khabarnya adalah jamak. Dia mesti selari dengan mubtada. Sekali lagi tak silap ada kaedah dia. Khabar mufrad ni ada. Contoh bagi mufrad. Zaidun qaimun. Itu khabar mufrad, lagi pula khabarnya isim mufrad. Faham tu? Khabar dia qaimun. Qaimun itu isim mufrad. Tu. Kalau at-talibani yajtahidani. Tu khabar mufrad juga. Tapi khabar mufrad, khabar dia itu musanna, yajtahidani. Khabar mufrad tapi isim bagi khabar itu musanna. At-tullabu yajtahiduna. Khabar mufrad tapi khabar dia adalah isim jamak. Tu. Sebab apa dia panggil khabar mufrad? Dua. Sebab satunya dia itu selari dengan mubtada dari sudut muzakkar ataupun muannas. Kalau mubtada muannas, muannas jugalah. Kalau mubtada muzakkar, muzakkar jugalah. Satu lagi dari sudut bilangan. Kalau mubtada seorang, dia pun seorang. Kalau mufrad, dia pun mufrad. Kalau musanna, dia pun musanna. Kalau jamak, dia pun jamak. Tu dua syarat ni bila cukup, itulah khabar mufrad. Bukan maksud khabar mufrad ni isim mufrad. Bukan. Tu. Khabar mufrad ni Zaidun qaimun. Kalau Zaidani yajtahidani, dia bukan khabar mufrad. Bukan. Bukan yajtahidani. Silap bagi contoh. Silap bagi contoh. Aduh. Yajtahidan itu ghair mufrad. Ini mufrad ni contoh yang tadi isim mufrad tu betul lah Zaidun qaimun. Kalau dua apa dia?
Az-Zaidani qaimani ataupun at-talibani qaimani. Kalau yang jamak at-tullabu qaimuna. Tu betul. Tu. Yajtahidan itu ghair mufrad, itu jumlah fi'il, itu jumlah fi'liyah. Silap betul boleh. Baru perasan. Tu. Khabar mufrad kadang-kadang isim bagi khabarnya itu mufrad. Dan kadang-kadang khabar mufrad ni dia punya isim dia musanna. Dan kadang-kadang khabar mufrad ni isim khabar dia itu jamak. Mana yang mufrad? Zaidun qaimun. Qaimun tu mufrad. Lagi pula dia tu khabar mufrad. Az-Zaidani ataupun at-talibani qaimani. Bermula dua orang yang bernama Zaid itu berdiri kedua-duanya dua Zaid. Qaimani mufrad tak? Mufrad. Sebab apa? Dua syarat tadi. Muzakkar tak khabar tu? Muzakkar. Sebab dia ikut at-talibani turut muzakkar. Bilangan sama tak? Sama. Qaiman itu dua orang. Az-Zaidan ni pun dua orang. Maka dia panggil khabar mufrad yang musanna. Khabar mufrad yang jamak apa dia? Az-Zaiduna qaimuna atau at-tullabu qaimuna. Muzakkar tak qaimuna? Sama dengan at-tullab? Sama. Bilangan sama tak? Sama. Maka dia panggil khabar mufrad yang jamak. Khabar mufrad yang musanna. Khabar mufrad yang mufrad. Selain daripada tu, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dharaf, madhruf, jar majrur, itu semua itu ghairu mufrad. Tu. Kaedah berapa tadi? Yang tu yang kedua. Kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga, lokasi khabar ataupun tempat khabar itu ialah selepas lokasi mubtada'. Lokasi khabar itu ialah selepas lokasi mubtada'. Sama ada kita mengiringi mubtada' ataupun dia jauh dengan mubtada'. Lokasi khabar ialah selepas lokasi mubtada'. Sama ada seiring dengan mubtada', lepas mubtada' khabar selalu ataupun khabar duduk belakang tak mengiring. Tu pun boleh kecuali khabar muqaddam. Kecuali khabar muqaddam. Maka khabar muqaddam dia duduk depan mubtada'. Maka mubtada' tersebut mubtada' muakhar lah. Tu. Lokasinya selepas mubtada'. Allahu akbar. Allah mubtada', akbar belakang mubtada'. Dia tu khabar lah. Tu dia tu khabar. Habis. Dan dia tu tak semesti mengiringi. Boleh dia duduk jauh. Boleh duduk jauh. Boleh duduk jauh. Contoh apa ya? Tu. Contoh. At-talibu alladhi yajtahidu at-talibu alladhi yajtahidu karimun. Tu. Bermula pelajar yang mustahik ia, yang bersungguh ia itu karimun, mulia ia. Karimun tu khabar. Talibun tu, at-talibu itu adalah mubtada'. At-talibul ladzi yajtahidu karimun. Tu karimun khabar. Dia mengiringi mubtada' ke? Tak mengiringi. Dia duduk jauh sikit. Begitu jugalah untuk khabar yang ghairu mufrad. Khabar yang ghairu mufrad. Contoh apa? Al-hifdhu fi as-sighari kan nafshi fil hajari. Contoh. Al-hifdhu fi as-sighari. Itu adalah hadis. Al-hifdhu fi as-sighari. Ke dalam ulama tabi'in. Tak ingatlah. Al-hifdhu fi as-sighari. Bermula hafalan pada waktu kecil itu kan naqshi fil bahri fil hajari. Kan naqshi fil hajari. Seperti dia pahat di batu. Dia tulis di batu. Maknanya apa? Kekuatan ingatan orang yang kecil, orang yang bukan dewasa ni, lagi cepat, lagi kuat daripada orang tua yang mana ingatan dia cepat lupa. Tu. Al-hifdhu fi as-sighari, bermula hafalan pada waktu kecil itu kan naqshi fil hajari. Kan naqshi tu khabar tu. Kan naqshi tu khabar syibih jumlah. Bukan fi as-sighari tu khabar. Tu pun satu hal juga tu. Dia kena tengoklah ayat. Sebab tu kita kata tadi, khabar itu mentasdikkan mubtada'.
Dia berkaitan dengan mubtada untuk dia menghukumkan mubtada. Dia bukan sekadar berkaitan. Kalau berkaitan, fi sighari pun berkaitan juga. Dia seolah-olah nak menghukumkan irtibak, dia nak menghukumkan mubtada itu apa dia? Tu. Dia bukan menceritakan mubtada. Kalau menceritakan mubtada, itu jumlah mu'taridah lagi. Itu jumlah mu'taridah, maknanya al-hifdhu fi sighari kan naqshi fil hajari. Fi sighari itu jumlah mu'taridah tu. Dia memisahkan antara mubtada dan khabar. Dia bukan lagi khabar. Fi sighari bukan khabar. Dia jumlah mu'taridah. Dia masih menceritakan mubtada tu apa. Dia belum menghukum lagi. Dia belum menghukum lagi. Tu. Sebab tu dia nak menghukum hifz, nak menghukum hafalan lagu mana? Kan naqshi fil hajar. Seperti tulisan di batu. Dipahat di batu. Tu. Tu baru dia khabar kepada al-hifzu. Tu pun kena pandai juga tu. Sebab tu kita kata tadi bukan sekadar ada kaitan dengan mubtada, tapi dia nak menghukum. Dia nak mengaitkan mubtada dengan hukum tersebut. Tu nak menaikkan. Nak mengkaitkan hukum. Qama Zaidun ay thubutu qiyami Zaidin. Mensabitkan qiyam itu pada Zaid. Tu khabar. Tu hukum. Tadi al-hifdhu fi sighari kan naqshi fil bahri. Kita kalau tak tahu kaedah, kita kata fi sighari itu adalah khabar dia. Tak, fi sighari masih nak mencerita mubtada. Bila kata masih nak cerita mubtada, dia panggil jumlah mu'taridah. Tu dia panggil jumlah mu'taridah lagi. Jumlah yang pisahkan antara mubtada dan khabar, ataupun jumlah yang mengkacaukan antara bersatunya mubtada dan khabar. Tu kena pandai juga tu. Sebab tu kita kena tahu terjemuh dengan munfakkul ibarah supaya kita tahu mana khabar dia. Bermula hafalan pada waktu kecil itu, bukannya bermula hafalan itu pada kecil. Habis maksud makna rosak dah. Tu kena terjemah betul. Al-hifdhu fi sighari. Kalau kata fi sighari itu adalah khabar, cuba kita terjemah. Bermula hafalan itu pada kecil. Macam tak kena. Apa kaitan kecil dengan hafalan? Dia masih nak mencerita hafalan waktu kecil. Lagu mana? Lagu mana? Baru main hukum. Kan naqshi fil hajar. Tu. Panjang bab tu. Tu. Jadi kita bagi contoh tadi. Contoh. At-talibu alladhi yashtahidu karimun. Tu. Kalau kita kata alladhi tu khabar dia, masalah. Cuba terjemah. Kalau kata alladhi tu khabar, cuba terjemah. Bermula pelajar itu, bermula pelajar itu, yang bersungguh itu mulia. Berapa kali itu? Tu. Berapa kali itu? Alladhi itu adalah sifat bagi at-talibu. Sifat bagi at-talibu. Bermula pelajar yang bersungguh ia itu karimun, mulia ia. Tu. Alladhi bukan lagi khabar. Dia masih lagi, sebab alladhi ni adalah isim mausul. Dia mengikatkan antara dua benda. Alladhi itu ialah sifat bagi kata at-talibu. Dia bukan lagi khabar. Macam tu jugalah al-hifdhu fi sighari kan naqshi fil hajari. Tu. Fi sighari itu bukan lagi khabar kepada al-hifdhu. Panjang itu. Tu khabar ataupun kaedah yang ketiga. Habis tu. Lain semua kena ngajilah pula. Kena ngajilah pula. 4. Cara terjemah. Kaedah yang keempat, cara terjemah khabar ialah ditambahkan sebelum khabar itu dengan perkataan iyalah. Yang kaedah keempat, kaedah terakhir bagi kaedah khabar ialah cara terjemah bagi khabar ialah sebelumnya diterjemahkan iyalah. Bermula Zaid itu ialah yang berdiri. Qaimun itu yang berdiri itu khabar. Sebelumnya kena tambah iyalah. Tu. Ataupun tak tambah ialah, tak apa, kata itu boleh. Bermula Zaid itu yang berdiri. Tu dalam kitab Jawi selalunya itu ya.
ialah jarang sikit. Tu. Selalunya itu ya. Lepas itu mesti khabar. Tu. Yang jadilah Zaidun qaimun, bermula Zaid itu yang berdiri. At-talibul ladzi yajtahidu karimun, bermula pelajar yang bersungguh ia pelajar itu yang mulia ia. Tu. Mulia ia, karimun. Tu. Karimun, sirah mubalaghah, karimun. Bukan karimun, karimun. Nak ubah sirah mubalaghah boleh. Yang sangat mulia. Kalau sirah mubalaghah, yang sangat. Kalau tambah sangat pula. Yang sangat mulia. Tu. Al-ilmu tariqun ilal jannah, bermula ilmu itu jalan. Tengok, tariqun, thubutu tariq lil jannah, bersabitkan jalan itu bagi syurga. Tu tasdik tu. Tasdik bagi jannah, bagi ilmu. Bukan ilal jannah itu adalah khabar. Tak. Saya kita bagi kaedah cara nak cari khabar pula. Tak lagi lah, ni kaedah khabar baru. Tu cara nak cari kaedah khabar, cara nak cari khabar. Tu ilal jannah tu, al ilmu tariqun ilal jannah. Ilal jannah tak ada jadi khabar ke? Khabar tak ada jadi khabar kedua ke? Tu tak ada tu. Tak boleh. Tu al ilmu tariqun ilal jannah. Ilal jannah tak ada kaitan pun dengan al ilmu. Tu yang ada kaitan dengan ilmu, yang mentasdikkan ilmu adalah tariqun. Tu. Habis. Tu 4. Jadi masalah bila kata khabar, bila kita nak kata ni khabar kot, maka tasawurlah 4 ni. Tasawurkan dalam kepala 4 ni. Dia menghasilkan faedah dah. Satu, syarat pertama menghasilkan faedah bagi mubtada'. Yang kedua, dihukumkan rafa', sama ada rafa' dengan mahal ataupun dengan lafaz. Yang ketiga, dia mesti selepas mubtada', kecuali dia itu khabar muqaddam di depan mubtada' lah. Yang keempat cara terjemah. Tu ya. Kalau ada empat ni, khabar lah tu. Tu. Ini untuk kenal khabar, bukan untuk cari khabar. Untuk kenal khabar yang baru. Nak cari khabar nanti. Tu. Ni baru nak kenal khabar ni datang apa? Khabar ni dia memberi faedah pada jumlah. Dia itu rafa' hukum dia sama ada mahal ataupun lafaz. Dia itu dia itu lokasi dia selepas mubtada' kecuali khabar muqaddam. Dan dia itu diterjemahkan sebelumnya dengan ialah ataupun itu. Ni baru nak kenal khabar, bukan nak cari khabar. Saat lagi ada nak cari khabar. Itu kaedah khabar. Ni kaedah. Kaedah lagi. Kaedah bagi khabar mufrad. Khabar kan tadi ada dua. Satu khabar mufrad. Khabar mufrad kita kata tadi dah. Dan satu lagi khabar ghairu mufrad. Ni kaedah khabar mufrad. Lagu mana? Kaedah khabar mufrad, yakni kaedah nak kenal itu merupakan khabar mufrad. Bukan kaedah nak cari dah. Cari sekejap lagi. Ini kaedah nak tahu itu khabar mufrad. Tadi itu kaedah khabar. Kaedah nak kenal khabar tu lagu mana? Ni kaedah nak kenal khabar mufrad tu lagu mana? Tu. Ya, ada dua. Pertama, khabar mufrad ialah khabar dalam bentuk satu kalimah isim sahaja. Khabar mufrad ni single lah, single. Single bukan plural. Tu. Khabar mufrad ialah khabar dalam bentuk satu kalimah isim sahaja. Dalam bentuk satu kalimah isim sahaja. Walaupun bentuknya musanna atau jamak. Tu khabar mufrad. Khabar dalam bentuk satu kalimah isim sahaja. Satu kalimah isim, dia bukan satu jumlah. Kalau jumlah dia ghair mufrad dah. Sebab tu dia dipanggil mufrad. Sebab dia satu kalimah isim. Walaupun satu kalimah isim itu musanna ataupun jamak. Kalau mufrad lagi-lagi lah. Tu. Sebab tu dia panggil khabar mufrad. Sebab apa khabar mufrad? Sebab dia satu kalimah sahaja. Khabar dia tu satu kalimah sahaja. Dia tidak perlu kepada 2-3 kalimah yang lain. Macam jumlah ismiyah perlu 2-3 kalimah. Jumlah fi'liyah mungkin perlu kepada 2 kalimah. 2 kalimah macam mana? At-talibu yastahidu contohnya. Mana ada 2 kalimah yastahidu? Ada. Yastahidu fi'il. Fa'il dia mustatir. 2 dah tu. 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 Kalau syibih jumlah, fil fasli, ilal fasli, 2 dah.
Tu. Apa lagi? Zarah mazruf. Dua dah. Amamal madrasah ke. Qabla sekian-sekian. Tu. Itu dia bukan mufrad dah. Jadi khabar mufrad ni dia satu dalam bentuk satu kalimah isim sahaja walaupun kalimah tersebut dia itu musanna ataupun jamak. Kalau mufrad lagi-lagilah min babil aula. Tu. Habis. Contoh khabar mufrad, contoh khabar mufrad yang berbentuk mufrad. Macam tadilah Zaidun qaimun. Itu khabar mufrad. Lagi pula mufrad. Tu. Satu kalimah qaimun tu lagi pula dia itu memang mufrad, bukan musanna. Kalau khabar mufrad yang musanna macam tadi, at-talibani qaimani. Tu. At-talibani qaimani. Qaimani khabar mufrad tapi bentuk dia musanna. Satu kalimah tapi dia itu musanna menunjuk pada dua orang. At-tullabu yajtahiduna. Bukan. At-tullabu qaimuna. Qaimuna khabar mufrad tapi dalam bentuk jamak. Satu isim, satu kalimah isim tapi jamak. Tu. 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 Habis. Tu kaedah pertama bagi khabar mufrad. Yang kedua, syarat khabar mufrad ialah permuafakatan dengan mubtada. Permuafakatannya dengan mubtada dari sudut dua perkara. Tu. Apa dia? Yang kedua, syarat khabar mufrad, syarat sah nak kata khabar ini mufrad ialah permuafakatan khabar tersebut dengan mubtada dari sudut dua perkara. Mana? Dari sudut bilangan, sama ada dia mufrad, maka khabar mufrad. Sama ada mubtada dia itu musanna, khabar musanna. Mubtadanya itu jamak, khabar dia jamak. Satu, dari sudut bilangan. Yang kedua, dari sudut muzakkar atau muannas. Kalau mubtada muzakkar, khabar muzakkar. Mubtada muannas, khabar muannas. Tu bermula single itu ialah Ali. Baiklah kau. Tu. Tu single sampai ketua, mampu yang. Tu syarat khabar mufrad. Tu jadi itu kaedah khabar mufrad dua sahaja. Tu. Dua tu sahaja. Jadi kenallah sebab apa dipanggil khabar mufrad. Ni sebab apa dipanggil khabar mufrad. Belum lagi nak cari khabar. Tu. Kaedah seterusnya kaedah khabar ghairu mufrad. Kaedah khabar ghairu mufrad. Maknanya apa? Khabar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah syibih jumlah. Okey? Ni kaedah bagi khabar ghairu mufrad juga ada dua. Yang pertama, ada dua apa? Ada banyak. Ada 4. Yang pertama, syarat khabar jumlah mesti ada rabitah antara mubtada dan khabar. Syarat pertama, syarat sah nak kata itu khabar jumlah ataupun khabar ghairu mufrad itu mesti ada rabitah, ada perkaitan antara mubtada dan khabar. Satu. Kaedah kedua, ada kaitan lah. Bila ada kaitan, dia ada kaitan dengan mubtada. Sebab tu kita kata mubtada dan khabar ni dia ni mentasdikkan mubtada. Mesti ada kait. Dia bukan sekadar menceritakan mubtada, tapi dia itu membawa suatu kelainan kepada mubtada nak menunjukkan mubtada ni hak ni. Tu. Dia bukan sekadar menceritakan gunggang-gunggang tentang mubtada, itu jumlah mu'taridhah. Tu. Itu yang pertama. Yang kedua, rabitah itu antara perkara yang dikatakan rabitah itu mana? Antaranya isim dhamir. Antaranya isim dhamir. Mana? Contoh kita kata at-talibu ismuhu Ahmad. Bermula pelajar itu namanya pelajar. Hu tu. Rabitah dari sudut isim dhamir, isim mudmar. Hu tu, hu merujuk pada Ahmad. Maka ada kaitan dengan mubtada. Maka dia itu mesti jumlah khabariyah. Mesti jumlah khabariyah. Maka antara rabitah itu, yang kaedah kedua, rabitah itu antaranya isim dhamir. Yang sah nak rujuk kepada mubtada. Yang boleh kita kata itu rujuk ya'udu ilal mubtada. Dhamirnya tu nyo tu rujuk pada mubtada, bukan pada yang lain. Maka itu ada rabitah dengan mubtada. Tu.
Nah, apa lagi? Contoh apa dia? Apa? Contoh kita kata at-tullabu yaktubunal apa? Ah, contoh apa dia? At-tullabu yaktubunal kalimati. Bermula pelajar-pelajar itu menulis oleh mereka itu. Itu mana? Mereka mana? Pelajar. Yastahiduna. Dhamir baris dia itu merujuk kepada at-tullab. Maka ada kaitan dengan mubtada'. Tu. Nah, dia ada rabitah. Maka dia itu jumlah yang menyebabkan jumlah itu jumlah khabar bagi mubtada'. Tu. Dia ada rabitah dari sudut isim dhamir. Tu satu isim dhamir. Ada lagi isi isyarah. Itulah. Isi isyarah ada lagi. Ataupun dia mengulangkan lafaz mubtada'. Tu. Macam-macam lah. Tapi biasanya isim dhamir lah. Selalunya isim dhamir lah ghalibnya. Boleh isim dhamir boleh. Isi isyarah boleh. Ataupun dia ulang lafaz sekali lagi mubtada' tersebut. Dia ulang sekali lagi. Tu contohlah. Dia ulang sekali lagi. Dia ulang. At-talibu, at-talibu. At-talibu, at-talibu. At-talibu, at-talibu fil madrasah. Kena. Dia ulang banyak kali. At-talibu mubtada' sanin. At-talibu mubtada' apa? At-talibu yang pertama mubtada' awal, at-talibu kedua mubtada' sanin fil madrasah itu ialah khabar bagi mubtada' sanin. Jumlah mubtada' sanin dengan khabarnya itu khabar bagi at-talib yang pertama. Lagu tu. Tapi jaranglah jumpa. Jarang. Yang biasanya isim dhamir. Biasanya isim dhamir. Jadi mesti ada rabitah kaitan dengan mubtada'. Sama ada apa-apa je lah. Isim dhamir, isi isyarah, apa nama tu tadi kita kata ulang lagi mubtada' dan sebagainya. Habis yang kedua. Tu. Contoh apa dia? Tadi kita bagi contoh isim mufrad. At-talibu ismuhu Ahmad. Ada kaitan. Buatlah hal lain. Contoh apa? Ali wa Faiz kulluhuma kulluhuma apa dia? Kaslani. Tu. Bermula Ali dan Faiz kedua-duanya itu malah mereka berdua itu. Tu. Kaslani. Kaslun mufrad. Kaslani. Itulah. Itu pun kasilani. Ikutlah orang yang malah keduanya. Kasilani. Jadi kulluhuma. Ataupun kilahuma. Mana ada kulluhuma? Kilahuma. Kilahuma. Tu. Kilahuma. Boleh tu. Kilahuma kasilani ataupun kasilani ataupun kaslani itu jumlah ismiyah tu. Ada kaitan dengan huma tadi tu, ada kaitan dengan mubtada' tadi tu. Mana mubtada' dia? Mubtada' dia Ali dan maktuf dia Faiz. Kilahuma ataupun kullum minhuma kaslani, kasilani. Ada kaitan tu. Maka jumlah itu jadi khabar kepada hak tamu. Tu. Apa-apalah yang ada kaitan rabitah isim dhamir dengan mubtada' dan ataupun kalau musanna dengan maktuf dia sekali, jamak pun sama dengan maktuf dia sekali, maka itu adalah boleh jadi khabar jumlah, khabar yang ghairu mufrad. Kalau mufrad senang, khabar ghairu mufrad pun senang kok. Itu nak kena khabar yang ghairu mufrad. Kaedah kedua. Kaedah ketiga bagi khabar ghairu mufrad. Yang ketiga ialah khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Okey, yang ketiga ialah khabar muqaddam, ialah khabar yang disebut dahulu daripada mubtada'. Khabar muqaddam ni termasuk kaedah ketiga. Khabar muqaddam ialah khabar yang disebut dahulu daripada mubtada'. Khabar yang disebut dahulu kemudian baru mubtada'. Yang mana sebutan khabar yang dahulu tu ialah dalam bentuk kebanyakannya, ghalibnya syibih jumlah. Syibih jumlah. Fil fasli talibun, syibih jumlah. Lillahil hamd. Dalam takbir raya kan. Walillahil hamd. Tu. Walillahil hamd. Walillahil hamdu ay alhamdulillah. Tapi dia didepankan.
Lillahil hamd. Hanya pada Allah jualah pujian. Yufidul hasra. At-taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan benda yang patut duduk belakang itu menunjukkan khusus. Tu. Walahul hamd. Asalnya alhamdulahu walahul hamd. Lahu afdal. Asalnya afdal lahu. Tu. Tu khabar muqaddam tu. Jadi khabar muqaddam yang ketiga ialah khabar muqaddam yang disebut dahulu daripada mubtada dan kebanyakan ghalibnya ialah pakai apa nama tadi tu, syibih jumlah. Seperti walillahil hamd fil ardi ayatun, pada bumi itu ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tu. Habis yang keempat, kaedah keempat bagi khabar ghairu mufrad ialah khabar awal dan khabar thani. Ni jarang sikit dengar. Dia ada khabar awal, khabar thani dan seterusnya. Boleh ada berapa ratus juta khabar pun boleh. Tu. Jadi yang kaedah keempat, khabar awal, khabar thani ialah khabar yang berbilang lebih daripada satu. Tu. Khabar yang berbilang lebih daripada satu walaupun berlainan bentuk. Apa berlainan bentuk? Khabar pertama tu dia khabar mufrad. Khabar kedua khabar syibih jumlah. Khabar ketiga khabar jumlah fi'liyah. Khabar keempat jumlah ismiyah. Boleh, tak ada masalah. Tu. Yang keempat ialah khabar awal ataupun khabar thani, dan khabar seterusnya lah khabar thalith, rabi', ikutlah. Ialah khabar yang berbilang lebih daripada satu. Khabar yang banyak lah, yang nak mengkhabarkan kepada mubtada yang seorang, yang banyak. Walaupun dalam berbagai bentuk sekalipun, sama ada khabar pertamanya khabar mufrad, khabar kedua khabar jumlah fi'liyah, khabar ketiga khabar jumlah ismiyah. Ikutlah. Tu. Tu. Contoh kita buat apa? Contoh kita buat misal. Al-ummu karimatun. Qalbuha rahmatun. Qalbuha rahmatun. Tu. Turabbiyar rijala. Tu khabar tu. Al-ummu karimatun. Bermula ibu itu mulia. Tu. Qalbuha rahmatun. Itu khabar lagi tu. Qalbuha. Qalbu tu mubtada lah. Qalbu tu mubtada, ha itu mudhaf ilaih. Rahmatun itu khabar bagi mubtada. Khabar bagi mubtada yang sanin. Kemudian jumlah itu merupakan mubtada bagi al-ummu. Khabar bagi al-ummu. Tu. Al-ummu karimatun. Al-ummu mubtada, karimatun khabar. Qalbuha rahmatun. Qalbuha tu jumlah ismiyah tu. Itu merupakan khabar bagi al-ummu lagi. Turabbiyar rijala. Itu khabar jumlah fi'liyah bagi al-ummu lagi. Khabar tiga situ. Tu. Al-ummu karimatun. Qalbuha rahmatun. Turabbiyar rijala. Dia mentarbiyahkan ia ummi itu akan laki-laki. Semua khabar. Begitu juga mubtada dulu. Mubtada dulu pun boleh ada mubtada banyak. Dia tak semestinya sanin je. Macam dalam tahiyat tu lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. 4 mubtada. Lillah tu khabar dia. Kalau nak takdir lain nak pisah-pisahkan. At-tahiyatu lillah. Al-mubarakatu lillah. As-salawatu lillah. At-tayyibatu lillah. Penatlah lillah. Habis. Dia bubuh belakang terus sekali. Dia panggil khabar dia satu, mubtada ada 4. Boleh tak salah? Yang ni mubtada seorang, khabar pula 3 dan lebih. Boleh. Tu. Jangan duk ingat mubtada sanin ni. Mubtada salis tak ada. Tak boleh. Boleh tak salah, khabar nak khabar mi'ah, khabar yang ke-100 pun boleh. Tambah sendirilah. Tu. Contoh ni. Contoh Asmaul Husna. Tu. Allahu huwar rahmanur rahimur qudusus salam. Sampai 99. 99 tu khabar semua. Tu. 99 tu khabar semua tu. Allahu mubtada, huwa dhamiru fasil atau mubtada sani.
Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Semua tu khabar semua. Sampai 99 khabar. Sampai ke 99 khabar semua. Khabar awal, khabar thani, khabar thalith, khabar rabi', khamis. Sampai 99. Khabar 99. Asmaul Husna. Tu. Jangan ingat tu. Sebab tu kita panggil Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus. Sebab apa bukan Al-Maliki, Al-Malika? Sebab dia khabar. Tu. Ar-Rahman yang pertama, khabar pertama. Ar-Rahim, khabar kedua. Al-Malik, khabar ketiga. Al-Qudus, khabar keempat. Sampai 99. As-Saburul Ladhi. Sampai habis. Itu semua khabar berlaku. Allah seorang. Seorang mubtada'. Kalau huwa tu atas khilaf. Kata dhamiru faslin tak ada lah mubtada'. Kalau dia mubtada' salim, tak ada salim lah. Seorang mubtada'. Khabar ramai. Tak ada masalah. Ni sekarang ni mubtada' seorang, khabar ramai. Al-ummu karimatun. Qalbuha rahmatun. Tarabbiyar rijala. Tambah lagi. Ikutlah, tambah lagi. Boleh, tak ada masalah. Tu. Walaupun berlainan jumlah sekalipun, berlainan bentuk sekalipun. Yang adalah Asmaul Husna tu, semua tu sama. Semua tu adalah khabar mufrad, semua sama ya. Ar-Rahman khabar mufrad, Ar-Rahim khabar mufrad. Tak ada pun jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, tak ada. Ni ghayahnya walaupun berbentuk khabar yang berlainan bentuk sekalipun. Khabar pertama khabar mufrad, khabar kedua khabar jumlah ismiyah, khabar ketiga khabar jumlah fi'liyah, khabar keempat khabar syibih jumlah, khabar kelima dharaf madhruf. Ikutlah. Asal doh. Tu. Habis. Tu kaedah bagi apa dia tadi? Bagi kaedah khabar ghairu mufrad. Habis. Itu kaedah ghairu mufrad. Sekarang kaedah yang terakhir ialah kaedah cara cari khabar. Kaedah cara cari khabar. Dia ada 4 step. Step lagu mana nak cari khabar. Dah jumpa dah mubtada' dengan alamat dulu, dengan cara kaedah cari mubtada' dulu. Sekarang nak cari khabar lagu mana? Yang tadi kita bagi tu kaedah khabar, kaedah nak kenal khabar. Kemudian kaedah nak kenal khabar mufrad, kaedah nak kenal khabar jumlah. Ni sekarang kaedah nak cari khabar. Mana? Yang pertama, pastikan bahawa ada dah mubtada'. Tu pastikan yang pertama ada dah mubtada', kemudian selepasnya sama ada selepas mubtada' itu fi'il, isim, zaraf mazruf atau jar majrur. Kena pastikan tu dulu. Yang pertama nak kata khabar mesti ada mubtada' terlebih dahulu, dan selepasnya imma fi'il, sama ada isim, sama ada jar majrur, sama ada zaraf mazruf. Pastikan dulu. Tu yang pertama, step pertama. Ada mubtada'. Lepas mubtada' ni ada isim, ada tak zaraf mazruf, ada tak jar majrur, ada tak fi'il? Ada. Step pertama. Step kedua. Jika selepas mubtada' itu fi'il, maka fi'il lah khabar dia. Tak payah cakap banyak. Selepas tu fi'il lalu dah. Fi'il tu khabar dia. Fi'il tu khabar dia. Dia panggil apa? Khabar jumlah fi'liyah. Khabar yang ghairu mufrad. Kita kenal lah. Kita dah kata dah sabit dah. Ni khabar dia. Khabar apa ni? Khabar ghairu mufrad. Ada tak syarat khabar ghairu mufrad? Cek lah ni. Tu cara nak kenal khabar ghairu mufrad. Ni cara nak cari khabar. Maka selepas mubtada' tu fi'il, itulah khabarnya. Tak cakap banyak lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika jumpa selepas mubtada' itu isim, lagi pula keadaannya itu rafa'. Lagi pula keadaannya itu rafa', tapi rafa' dia tu bukan dalam bab tawabi'. Tu. Ni rafa' tapi selepas itu rafa' juga tapi dalam bab tawabi'. Apa dia? Dia tu sifat ataupun badal ataupun taukid ataupun atah. Tu bukanlah. Kalau dia isim, selepas mubtada' ada isim. Tapi isim tu bukannya dalam bab tawabi', bukan dalam sifat, iaitu bukan badal, iaitu bukan taukid, iaitu bukan ma'tuf ataupun atah. Tu. Ataupun dia tu bukan mubtada' atau mubtada' tsani. Jadi ingat, selepas mubtada' tu kita jumpa isim, tapi isim itu bukan dalam bab tawabi'.
Dia bukan badal, dia bukan sifat, dia bukan taukid dan dia bukan atah. Dan dia bukan mubtada' thani, maka jelas itulah khabar. Kalau selepas mubtada' tu dia itu badal, maka bukan lagi. Bukan khabar lagi, khabar depan. Selepasnya itu sifat, belum lagi. Khabar di depan lagi. Selepas dia tu mubtada' sanin, belum lagi. Khabar depan lagi. Tu. Yang ketiga. Yang keempat, kaedah terakhir bagi cari khabar. Kaedah yang keempat ialah jika zaraf mazruf atau jar majrur. Jika cari fi'il tak jumpa, cari isim tak ada. Sekarang ni jumpa zaraf mazruf ataupun jar majrur. Tu. Okey. Jumpa zaraf mazruf ataupun jar majrur. Kalau selepas kedua-duanya itu, selepas jar majrur dan selepas zaraf mazruf itu, sama ada kalimah lain ataupun tak ada kalimah dah, maka jar majrur ataupun zaraf mazruf itulah khabar. Yang keempat, selepas mubtada dia ada zaraf mazruf ataupun jar majrur. Kemudian selepas jar majrur dan selepas zaraf mazruf ni dia ada kalimah ke, tak ada kalimah ke, maka itulah khabar. Tu. Maka syibih jumlah maka khabar maka jar majrur dan zaraf mazruf itulah khabar. Dia panggil khabar syibih jumlah. Huwa 'indal ka'bati. 'Indal ka'bati khabar dia. Hum fir raudati khabar dia. Tu. Tu bagi yang tak ada kalimah selepas dia. Huwa 'indal ka'bati. Ada tak lepas al-ka'bati tu kalimah lain? Tak ada. Maka 'indal ka'bati itu khabar. Tu. Hum fir raudati. Ada tak lepas fir raudati itu ada kalimah? Tak ada kalimah juga. Fir raudati itu khabar. Tu. Huwa 'indal ka'bati bakian. Ada tak selepas ka'bati 'indal ka'bati itu kalimah? Ada kalimah. Kalimah itu rafa' tak? Tak rafa', mansub. Maka 'indal ka'bati itu khabar. Kan tadi kita kata lepas zaraf mazruf ataupun jar majrur sama ada kalimah ataupun tidak, maka itulah jar majrur dan zaraf mazruf itulah khabarnya. Kalau tak ada kalimah tak ada masalah lah. Kalau ada kalimah kena tengok dulu. Tu. Kalau ada kalimah kena tengok dulu. Selepas kalimah zaraf mazruf dan jar majrur itu kalau mansub, dia bukanlah. Sama juga kalau dia itu khafat. Huwa 'indal ka'bati al-musharrafati ada kalimah selepas 'indal ka'bah tapi dia bagi bawah. Dia tu sifat, bukannya khabar. Maka 'indal ka'bati khabarnya. Tu. Tu bagi ada kalimah ke tak? Kalau ada kalimahnya itu adalah mansub, khafat, maka 'indal ka'bati sahaja khabar dia. Tapi kalau selepas zaraf dan mazruf itu ataupun jar dan majrur itu ada fi'il. Tu. Ada fi'il pula. Contoh apa? Huwa 'indal ka'bati yad'u. Tu. Huwa 'indal ka'bati yad'u. Ada kalimah fi'il pula. Tadi kalimah isim yang mansub ataupun isim majrur, ni kalimah fi'il. Lagu mana i'rab yad'u? Yad'u itu sama ada yad'u itu akan jadi khabar tsanin. Khabar tsanin. Huwa tu mubtada, 'indal ka'bati itu khabar, yad'u tu khabar tsanin. Tu. Nak i'rab khabar tsanin pun boleh. Nak i'rab khabar tsanin boleh. Nak i'rab khabar tsanin pun boleh. Ataupun 'indal ka'bati kita tak i'rab sebagai khabar. Yad'u kita i'rab sebagai khabar pun boleh. Tu terserah. Okey, sekali lagi. Al-jar majrur selepasnya kalimah fi'il, maka fi'il tersebut boleh nak di-i'rab khabar tsanin atau boleh nak di-i'rab dia itu khabar bagi huwa 'indal ka'bati itu bukan khabar, bukan apa, dia hanya jumlah mu'taridah. Maka i'rab sebagai biasalah. 'Inda itu zaraf makan. Al-ka'bata lah kan. Al-ka'bati. Okey, al-ka'bati adalah isim dia, isim ba'da harfi dharfin. Ismu ba'da harfi dharfin. Harfi dharfin lah sebab zaraf. Bukan harfi jarrin. Mentang-mentang kita selalu dengar isim ba'da harfi jarrin, bubuh semua dah. Tengok dulu. Kalau qasam, ismun ba'da harfi qasmin. Kalau zaraf, ismu ba'da harfi dharfin. Gitu.
Jadi kalau selepasnya itu fi'il, maka boleh fi'il itu nak di-i'rab khabar yang satu ataupun khabar yang kedua bagi huwa. Tu yang pertama. Okey? Mana dia? Okey, tu fi'il selepas kalimah zarah mazruf ataupun jar majrur fi'il. Kalau selepas kalimah zarah mazruf atau jar majrur itu ada isim marfu', ada isim yang rafa', ada isim yang rafa'. Contoh apa? Huwa 'indal ka'bati rafi'u yadayhi. Rafi'u. Oh, lepas 'indal ka'bati ada isim marfu', maka isim marfu' raf'u itu khabar bagi huwa, 'indal ka'bati bukan khabar. 'Indal ka'bati bukan khabar. Sekali lagi. Selepas jar majrur dan dharaf mazruf ada kalimah tapi kalimah dia isim dia marfu', maka isim marfu' itu khabar, 'indal ka'bati bukan khabar. Dia beza macam fi'il tadi. Kalau lepasnya ada fi'il, fi'il itu boleh di-i'rab sebagai khabar, 'indal ka'bati bukan khabar, ataupun yad'u itu di-i'rab khabar tsanin, 'indal ka'bati khabar awal pun boleh. Tapi kalau dalam isim marfu', 'indal ka'bati dia bukan khabar lagi. Dia hanya ayat biasa dah. 'Indal ka'bati. Dia panggil jumlah mu'taridah dah. Ya. Rafi'u itu pula yang jadi khabar dia. Sebab lepas daripada jar majrur dan zarah mazruf ialah isim marfu'. Tu kaedah penting tu. Penting tu. Okey. Mana dia? Okey. Yang terakhir, kalaulah selepas zarah mazruf ataupun jar majrur tu ada pula zarah mazruf dan jar majrur yang lain. Tadi tu yang tadi awal-awal dulu tu kalimah dia zarah mazrur dan jar majrur, selepasnya ada kalimah yang bukan isim marfu', rakiban ke al-musyarrafati, maka itu bukannya khabar. Kalau selepasnya itu ada fi'il, fi'il dia boleh di-i'rab sebagai khabar pertama dan 'indal ka'bati bukannya khabar, ataupun fi'il itu khabar tsanin, 'indal ka'bati khabar awal. Nah, ini pula selepas zarah mazruf ataupun jar majrur ada pula zarah mazruf dan jar majrur yang lain. Tu. Contoh kita buat contohnya tadi. Huwa 'indal ka'bati kan nuri. Tu. 'Indal ka'bati zarah mazruf lah, zarah mazruf. Selepas zarah mazruf apa dia? Kan nuri. Jar majrur yang lain. Tu. Jar majrur yang lain. Jar majrur yang lain. Maka nak i'rab macam mana? Maka nak i'rab pun boleh dua. Sama ada huwa 'indal ka'bati kan nuri. Sama ada kita nak i'rab kan nuri itu khabar pertama bagi huwa, 'indal ka'bati itu jumlah mu'taridah biasa, ataupun kan nuri itu khabar tsanin, 'indal ka'bati khabar awal. Sekali lagi. Kalau selepas jar majrur dan zarah mazruf ada jar majrur dan zarah mazruf yang lain, maka boleh di-i'rab sebagai khabar pertama, 'indal ka'bati itu ayat biasa jumlah mu'taridah bukan khabar, ataupun kita nak i'rabkan nur itu sebagai khabar tsanin, 'indal ka'bati khabar awal. Tu. Kalau selepas zarah mazruf jar majrur isim marfu' hanya isim sahaja khabar, 'indal ka'bati bukan khabar. Kalau selepasnya itu fi'il, maka fi'il itu boleh di-i'rab khabar ataupun khabar tsanin, 'indal ka'bati khabar awal. Kalau selepas jar majrur itu adalah isim tapi isim yang bukan marfu', maka dia itu bukan khabar, 'indal ka'bati lah khabarnya. Tu penting tu. Dalam kitab nampak nanti. Ni sekarang ayat biasa senang lah. Nampak. Nanti baca kitab yang tebal tu, mula cari. Awak khabar pula. Mula. Tu. Sebab tu kena praktis. Tu. Kena praktis selalu. Tu. Habis. Kemudian kita sambung, kita baca sikit babul awamil dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Kemudian esok kita bagi kaedah. Esok kita bincang pasal isim kana dan khabar kana sahaja. Itu pun penting juga. Isim kana, khabar kana. Isim inna, khabar inna pun dia panggil taklah banyak sangat tapi dalam kadar pertengahan. Kebanyakannya dalam kadar pertengahan ada dalam kitab. Tapi mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul bih itu yang terbanyak sekali. Ini dalam pertengahan. Kita baca sikitlah. Kemudian kaedah sikit, lepas tu
Itu sama isu. Babul awamil dakhilati. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Babul awamil dakhilati ala al-mubtada'i wal khabari. Babu ay hadza babun fi bayanil awamil dakhilati ala al-mubtada'i wal khabari. Babun bab adalah khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadza al-awamili mudhafu ilaih ad-dakhilati itu sifat bagi al-awamili ala harah jar biasa al-mubtada'i ismu ba'da harfi jarrin waw ataf al-khabari ataf kepada al-mubtada dia ma'tuf al-mubtada ma'tufun alaih. Habis tu senang tu. Wahia waw tu waw istinah bayani bila dah sebut babu awamil dakhilati al mubtada wal khabar dah apa dia tu maka ditanya seolah-olah jawab kepada soalan yang mahdhuf maka dijawab wahia dan bermula dia mana dia awamilud dakhilatu ala al mubtada'i wal khabari itu ia tu merujuk pada awamil jamak ghairu akil jamak ghairu akil dhamir dia boleh rujuk secara mufrad muannath berapa kali dah ulang tu. Salasatu asya'a, salasatu khabar. Asya'a itu mudhafu ilaih. Sebab apa asya'a? Mamnu' min as-sarah. Dia mamnu' as-sarah dengan al-alifut tathniyatu al-mamdudah. Alif tathniyah mamdudah. Jadi salasatu tu khabar, asya'a mudhafu ilaih, ia tu mubtada. Habis. Badal dia kana wa akhawatuha wa in wa akhawatuha akhawatu in wa dhanantu wa akhawatuha wa akhawatu dhanantu. Jadi secara umumnya kana wa akhawatuha, kana itu merafa'kan isim menasabkan khabar, inna itu menasabkan isim merafa'kan khabar, dhanantu itu adalah menasabkan isim dan khabar. Tu nanti kita pergi satu-satulah. Jadi ini awamil yang masuk atas mubtada khabar. Dulu tu mubtada khabar sahaja, tak dimasukkan sesuatu benda yang lain. Bila dimasukkan, contoh kita kata apa? Zaidun qaimun. Asalnya Zaidun tu mubtada, qaimun tu khabar. Kalau masuk awamil lain, mana? Kana wa akhawatuha. Kita kata kana Zaidun qaiman. Jadi qaiman lah. Dia tak jadi qaimun. Zaidun isim kana, qaiman khabar kana. Kalau masuk amil inna wa akhawatuha, mana? Inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu yang berdiri. Kalau masuk amil dhanantu, mana? Dhanantu Zaidan qaiman, menyangka ia oleh aku akan Zaid itu yang berdiri. Tu. Asalnya Zaidun qaimun, boleh lagi inna Zaidan qaimun, kana Zaidun qaiman, dhanantu Zaidan qaiman. Boleh. Sebab dia masuk awamil atas mubtada khabar yang pada asalnya. Tu. Jadi kaedah. Ini kaedah terakhir lah. Sebelum kita tutup. Dia panggil kaedah 3 amil. 3 amil lah. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanantu akhwatuha, yang dia akan terang satu persatu. Jadi kaedah 3 amil ni ialah yang pertama, 3 amil ini hanya masuk di hadapan jumlah ismiyah saja. Fi'liyah tak boleh. 3 amil ni, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dhanantu wa akhwatuha, masuk pada jumlah ismiyah sahaja. Bukan fi'liyah, bukannya zarfiyah, dan bukan jar majrur. Okey, satu. Yang kedua, 3 amil ini ada makna dan amalan masing-masing yang berlainan. 3 amil ini ada makna dan amalan masing-masing. Macam kita kata tadi lah, kerana isim dia merafa'kan isim, menasabkan khabar. Inna terbalik pula, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Dhanantu lagi terbalik, dia menasabkan kedua-duanya. Tu. Okey, tu kaedah kedua. Kaedah ketiga bagi kaedah 3 amil ini ialah 3 amil ini kalimah-kalimah yang bersamaan amalan dengannya dinamakan akhawatuha. Sekali lagi, yang ketiga, amalan 3 amil ini ada kalimah-kalimah yang sama amalan dengannya dipanggil akhawatuha. Contoh, lakinna Zaidan qaimun. Dia beramal macam inna, maka dia panggil itu akhawat inna. Dia sama
fungsi dia merofakkan isim, menasakkan khabar, sama macam inna, maka dia panggil akhwat inna. Tu amin. Adalah nanti detailnya. Yang terakhir, kaedah yang terakhir ialah mubtada dan khabar yang dimasukkan oleh amil-amil ini. Mubtada yang masanya Zaidun qa'iman tu kan? Qa'imun tu kan? Mubtada dan khabar yang dimasukkan, yang dimasuki amil-amil ini, maka berubahlah cara i'rab dia. Dia tak panggil mubtada khabar dia panggil isim dan khabar. Isim inna, khabar inna. Isim kana, khabar kana. Isim li'anna, khabar li'anna. Isim lakin, khabar lakinna. Itu tak jadi mubtada khabar lah. Asalnya Zaidun qa'imun, mubtada khabar. Bila masuk kana Zaidun qa'iman, dia tak i'rab dah. Zaidun tu tak i'rab mubtada dah, dia i'rab isim kana. Tu. Habis. Habis. Jadi itu sahaja kaedah 3 amil. Esok kita bincang secara detail kaedah kana wa akhawatuha, kaedah cari isim kana dan akhawatuha, kemudian kaedah cari khabar kana wa akhawatuha. Tu. Kemudian lusa baru kaedah inna wa akhawatuha dan khabar inna wa akhawatuha. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu sahaja serba sedikit yang dapat dikongsi pada hari ini berkaitan bab khabar yang sangat penting dalam kitab lah, yang sangat penting dalam kitab dan sangat penting dalam perbahasan nahwu, ialah berkaitan mubtada dan khabar antaranya. Wallahu a'lam. Jumpa lagi pada esok. Pada esok berkaitan dengan apa nama tu, esok berkaitan dengan kana pula. Tu. Esok berkaitan dengan kana dan inna. Inna lusa lah, kana pula dulu. Satu-satu kita pergi. Tu. Sebab tu semua banyak dalam kitab. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر لأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi hafallah sampai takat hari ni 21 muka surat. Tu. Akhir sekali dah khatam dah. Bolehlah PM seorang-seorang siapa dah habis hafal dan siapa dah habis dengar rakaman. Tak habis hafal lagi, tak habis dengar rakaman lagi, tak boleh lah. Tu. Kalau nak lah, tak mau sudah. Wallahu a'lam.